Hanyut semua. Hanyut. 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 Okey perantis, insya-Allah hari ini kita nak belajar berkenaan dengan operasi mekanikal pembersihan longkang. Longkang ni sebenarnya bertujuan untuk menyalurkan air daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah. Okey. Okey, masuk depan. Terus ya. Okey. Jangan terlajak. Air ni pula dia datang daripada pelbagai sumber. Contoh, air daripada rumah yang kita gunakan seharian, air daripada aktiviti perniagaan, industri dan pelbagai. Di Malaysia, kita mempunyai iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Ini bermakna negara kita akan menerima hujan yang lebat daripada awal tahun sehingga ke hujung tahun. Lazimnya, air hujan ni dia menyerap ke tanah, ke dalam bumi. Tapi disebabkan oleh pembangunan, air ini tak dapat diserap ke dalam bumi dan akhirnya disalurkan ke dalam longkang. Terdapat dua jenis longkang, iaitu longkang terbuka dengan longkang tertutup. Longkang terbuka ni bermaksud permukaan atas air itu kita biarkan terdedah. Manakala longkang tertutup bermaksud kawasan atas air itu akan ditutup dengan menggunakan konkrit ataupun besi. Tapi tahu tak perantis, sebenarnya air yang mengalir ke dalam longkang ni dia tak disertai oleh air saja. Ia akan disertai oleh tanah dan juga sampah. Sebabkan tanah dan juga sampah ni, ianya akan menyebabkan longkang kita tersumbat. Kesannya, apabila berlaku hujan yang lebat, kita akan nampak dekat permukaan jalan ni akan dipenuhi oleh air. Fenomena ini apa yang selalu kita panggil sebagai banjir kilat. Hanyut semua. Langkah kereta? Ya Allah. நம்ம போனெல்லாம் ஜாக்கிரதா. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujan lebat hampir 2 jam yang melanda Lembah Kelang petang tadi menyebabkan beberapa kawasan ditenggelami air. Antara lokasi paling teruk dilanda banjir kilat ialah Subang Jaya, Selangor. Visual yang diperoleh memaparkan puluhan kenderaan terperangkap akibat banjir kilat di sekitar persiaran kewajipan dari USJ Menghala ke Puchong petang tadi. Laluan di hadapan Masjid Al-Falah USJ 9 sesak teruk. Visual beberapa kenderaan hanyut dalam arus deras banjir di depan Ibu Pejabat Polis daerah Subang Jaya tular di media sosial. Dua kenderaan iaitu sebuah MPV dan SUV berpusing selepas meredah banjir. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Asisten Komisioner Risikin Satiman mengesahkan kejadian berlaku di hadapan IPD Subang Jaya. Hujan lebat bermula kira-kira jam 3.30 petang tadi turut menyebabkan banjir kilat di kawasan Bukit Bintang. Macam mana nak pergi? Banjir besar. Banjir longkang bertirun. Seterusnya, untuk mengikuti perkembangan selanjutnya, kita akan bersama wartawan Amirul Hakim Lokman yang kini berada di hadapan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Subang Jaya. Dan dari sini kita dapat lihat keadaan tidak seburuk petang tadi. Namun, Lokman, mungkin ada sebarang perkongsian yang boleh anda laporkan. Silakan.
Ya, Ramzan Syirah melihatkan kepada keadaan terkini, hujan yang lebat turun pada awal jam 3 petang tadi yang berlarutan sehingga 2 jam. Jika anda dapat lihat, pada ketika ini keadaan tidaklah seteruk daripada pada waktu yang sebelumnya, dan pada ketika ini dapat anda lihat air telah surut sepenuhnya. Dan daripada kejadian itu dapat saya katakan saya telah menemui 2 pemandu kenderaannya yang telah rosak akibat yang dibawa hanyut deras oleh air banjir kilat yang berlaku di hadapan IPD Subang Jaya ini. Dan kedua-dua kenderaan yang dengan Honda CR-V dan juga sebuah Proton Exora rosak, tidak boleh memulakan kenderaannya dan terpaksa dibawa naik ke atas truk penunda ke bengkel. Dan 2 pemilik kenderaan enggan ditemu ramah, namun mereka maklumkan bahawa daripada perjalanan mereka menuju ke kawasan yang mendap akibat banjir ini, mereka terpaksa melalui akibat desakan daripada kenderaan dari belakang yang menyebabkan mereka terpaksa juga melaluinya. Dan daripada keadaan itu, kedua kenderaan itu terpaksa ditolak oleh air deras dan menyebabkan ditenggelami sepenuhnya oleh air banjir di hadapan ini. Dan ini juga dapat lihat pada ketika ini juga situasi ketika ini telah kembali seperti sedia kala dan keadaan trafik kembali lancar. Ramzan Syirah. Banjir kilat ni pula dia akan memberikan kesan dan juga impak kepada kita punya sistem lalu lintas dan juga persekitaran. Jadi, cara untuk kita selesaikan masalah banjir kilat ni, terutamanya dekat bandar ni, terdapat 2 cara, iaitu dengan kita memperbaik sistem pemparitan dan juga pembersihan di dalam longkang. Lazimnya terdapat 2 cara pembersihan longkang, iaitu secara manual, iaitu kita turun ke longkang untuk bersihkan longkang. Kaedah secara mekanikal yang di mana kita menyedut air di dalam longkang. Jadi dapatlah kita simpulkan sebenarnya pembersihan longkang ni amat perlu kita laksanakan supaya masalah berangkai akibat daripada longkang tersumbat ni dapat kita selesaikan. Okey perantis, saya harapkan berdasarkan penerangan saya tadi, semua perantis dapat faham kenapa kita perlu laksanakan operasi pembersihan longkang. Jadi jom perantis, kita nak belajar pula tentang jentera yang kita gunakan untuk pembersihan longkang.